Selamat pagi ya semua. Untuk hari ini kita akan sambung bab 4 lagi, pengangkutan dalam tumbuhan. Pernah tak kamu terfikir bagaimana gerakan makanan dalam tumbuh-tumbuhan? Kan tumbuh-tumbuhan perlukan makanan, nutrien juga untuk hidup. So, tentu dalam tumbuhan ada satu sistem pengangkutannya yang khasnya untuk mengangkut makanan. So, untuk hari ini, kita akan belajar 4.3 translokasi. Iaitu berkaitan dengan pengangkutan makanan dalam tumbuh-tumbuhan. Kita akan lihat standard pembelajaran untuk 4.3. Yang standard pembelajaran yang pertama, kamu kena dapat mendefinisikan translokasi. Seterusnya, kamu perlu mewajarkan keperluan translokasi dalam tumbuhan. Kenapa tumbuhan perlukan translokasi? Boleh? Yang ketiga, memeliharkan laluan translokasi dalam tumbuhan. Sebelum tu, cikgu showkan satu gambar rajah untuk kamu. Cuba kamu lihat. Yang ni adalah seekor serangga yang dinamakan sebagai aphid. Cuba kamu lihat raja ni. Yang ni aphid, dia akan masukkan stil, satu struktur yang berbentuk jarum, masukkan ke dalam bahagian batang pokok. Yang ni adalah satu raja yang dibesarkan. ST itu rujuk kepada stil yang pada aphid. Cuba kamu lihat ke raja ini. Aphid, dia masukkan stil menepusi epidermis di mesofil, serakan, dan sampai ke salofilm. Ini adalah dia punya proses lah. Macam mana aphid masukkan stil ke dalam salofilm. And then yang last kali kamu akan nampak ada pendalil ataupun cecair yang keluar dari batang tumbuhan. Aphid sejenis serangga berosak menghisap cecair daripada film batang tumbuhan. Sap daripada film batang tumbuhan yang dihisap oleh aphid dianalisis. Maksudnya aphid dia akan masukkan stil dalam batang pokok. Yang cecair yang terkeluar daripada film batang, saintis ambil sampel ni untuk buat analisis. Didapati dalam cecair ni adalah mengandungi sukrosa dan asid amino. So, ini menunjukkan proses translokasi berlaku di film. Kita akan belajar dengan terperinci apa yang dimaksudkan dengan translokasi. Trans maksudnya menyeberang. Locus maksudnya tempat atau kedudukan. Translokasi adalah bermaksud proses pengangkutan bahan-bahan organik seperti sukrosa, asid amino, hormon yang terdapat di dalam film dari daun ke bahagian lain-lain tumbuhan. Yang bahagian lain-lain tumbuhan ni rujuk kepada akar ataupun batang. Next. Keperluan translokasi dalam tumbuhan. Translokasi penting untuk tumbuhan kerana translokasi membantu tumbuhan untuk mengangkut hasil fotosintesis. Kita sudah belajar kan bahagian daun akan menjalankan proses fotosintesis. Hasil fotosintesis akan diangkut dari daun ke bahagian lain tumbuh-tumbuhan. Iaitu akar, buah, hujung, pucuk ataupun bunga untuk pertumbuhan, untuk respirasi. Selain itu, translokasi juga penting untuk mengangkutkan hasil fotosintesis yang berlebihan ke bahagian tumbuh-tumbuhan, contohnya rizom, umbisi ataupun berbawang. Sekarang kita akan teruskan laluan translokasi dalam tumbuhan.
kita kena kaji gambar raja ini. Bahagian ni adalah rujuk kepada sel daun. Yang ni adalah sel rakan dan di sebelah sel rakan ada phloem, okey, ataupun tube tapis. Okey. Dan yang ni adalah xylem. Bahagian ni, okey, menunjukkan satu tube tapis. Okay. Dan setiap tube tapis di hujungnya ada plate tapis. Sebelum kita continue, okay, cikgu nak kamu lihat anak panah warna biru. Okay, anak panah warna biru ni rujuk kepada pergerakan air. Okay, pergerakan air dari akar kan. Okay, dia akan ditolak naik ke batang dan seterusnya sampai ke pucuk. So, aliran air adalah bergerak dari bawah naik ke atas. Okay. So, yang ni molekul air. Okay. Boleh. And then, molekul air ni dia akan bergerak dari xylem. Okay. And then, dia akan masuk ke phloem. Okay. Nanti kita akan belajar dengan lebih terperinci. Satu lagi anak panah yang warna merah. Okay, itu rujuk kepada pergerakan sukrosa. Okay, ataupun sel ni rujuk kepada sel daun. Okay, sel daun kita sudah tahu. Okay, proses fotosintesis akan berlaku di sel daun. Okay, so hasil fotosintesis akan contohnya sukrosa, okay, akan diangkutkan, okay, keluar menembusi sel rakan, okay, lepas tu masuk ke phloem, okay, dan diangkut ke dalam tube tapis membentuk buah. Kita akan belajar laluan translokasi dalam tumbuhan. Sukrosa diangkut secara aktif ke dalam tube tapis. Sel daun menjalankan proses fotosintesis, dan hasil fotosintesis iaitu sukrosa akan diangkut secara aktif, maksudnya menggunakan pengangkutan aktif. Dari sel daun akan bergerak ke tube tapis. Yang ni adalah tube tapis. Pengangkutan sukrosa ke dalam tube tapis melalui sel rakan daripada sel daun kan. Dari sel daun bergerak melalui sel rakan sampai ke tube tapis. Dia akan menyebabkan keupayaan air di dalam tube tapis menjadi rendah. Air dari xylem akan meresap ke dalam, masuk ke dalam tube tapis secara osmosis. Yang keupayaan air yang tinggi di xylem akan diangkut ataupun akan bergerak secara osmosis, meresap secara osmosis ke dalam tube tapis yang keupayaan air yang rendah. Next. Peresapan air dari salur xylem ke tube tapis kan. Dengan ini akan meningkatkan tekanan hydrostatik di dalam tube tapis. Peningkatan tekanan hydrostatik akan menyebabkan kandungan phloem. Kandungan phloem tu rujuk kepada sukrosa lah. Akan ditolak sepanjang tube tapis sehingga ke organ tumbuhan lain. Organ tumbuhan lain ni boleh rujuk kepada buah, ataupun batang ataupun pucuk, supaya untuk pertumbuhan, untuk respirasi. Seterusnya, kandungan phloem, contohnya sukrosa, akan diangkut daripada tube tapis ke dalam bahagian tumbuhan lain. Contohnya batang, akar, buah, umbisi, melalui pengangkutan aktif. Seterusnya, keupayaan air di phloem adalah tinggi, mengakibatkan air akan meresap kembali ke dalam xylem secara osmosis. Tube tapis ni, kat bahagian ni, sukrosa sudah diangkut ke bahagian tumbuh-tumbuhan yang lain yang memerlukannya untuk pertumbuhan, membentuk buah,
ataupun untuk menjalankan proses respirasi. Maksudnya kekurangan sukrosa. Okay. Kalau kekurangan sukrosa, keupayaan air di bahagian ni adalah menjadi tinggi. Okay. Kalau tinggi kan, kamu sudah tahu, molekul air akan bergerak dari kawasan yang berkeupayaan air tinggi ke kawasan yang berkeupayaan air rendah. Kalau di sini, keupayaan air adalah tinggi di tube tapis ini. So, dia akan diangkut ataupun meresap kembali ke dalam salozilum secara osmosis. Transpirasi menarik air di sepanjang salozilum melawan arah tarikan graviti. So, proses transpirasi berlaku di pucuk. So, dia boleh menarik air di sepanjang salozilum, naik ke atas, melawan arah graviti. Rasa ini sahaja untuk 4.3. Kita sambung untuk quiz ya. Cikgu klik start. Okey. Apa ialah proses pengangkutan bahan-bahan organik seperti sukrosa, asid amino dan hormon di dalam flem dari daun ke bahagian lain tumbuhan seperti akar dan batang? Masa tamat. Satu jawapan saja, translokasi. Next. Raja satu menunjukkan seekor afid mendapatkan makanan daripada tisu P, suatu tumbuhan. Apa itu tisu P? Semua habis jawab. Kita lihat jawapan. Jawapannya adalah phloem. Soalan ketiga. Apakah struktur yang berfungsi mengangkut makanan hasil fotosintesis ke seluruh bahagian tumbuhan? Untuk jawapan untuk nombor 3, soalan 3, apakah struktur yang berfungsi mengangkut makanan hasil fotosintesis ke seluruh bahagian tumbuhan? Rujuk kepada phloem. Boleh kita teruskan nombor 4. Apakah yang akan terjadi pada bahagian X selepas 5 hari? X So, ni adalah xilem terdedah. Phloem dan kulit pokok dibuang. Apa yang terjadi kepada X? X akan membengkak. Apakah yang akan terjadi pada bahagian Y selepas 5 hari? Raja untuk soalan tadi phloem dan kulit pokok dibuang. So, xilem terdedah. Apa yang terjadi kepada bahagian Y? Masa tamat. Sebenarnya bahagian Y dia akan mengecut sebab bahagian Y tidak terima makanan. So teacher endkan quiz untuk hari ini. Terima kasih kepada semua mengikuti kelas cikgu. Ada apa-apa masalah kamu boleh message teacher. Selamat belajar. Teruskan berusaha. Thank you semua.